Okey. Okey, kita teruskan dengan graf. Okey, so kita nak study bentuk-bentuk graf dan apa graf tu maksudkan. Okey. Kita tengok example yang pertama. Okey, so example kat sini kita bagi dua eksperimen. Okey, selalu kadar tindak balas ni sebab kita nak tahu tengok siapa cepat siapa lambat kan. Jadi kita akan compare dua. Kita akan compare dua eksperimen. Okey, kita tengok eksperimen pertama. Okey, eksperimen pertama dia campurkan serbuk zinc berlebihan dalam HNO3. Okey, eksperimen yang kedua pun sama. Dia masukkan zinc berlebihan dalam asid nitrik HNO3. Okey. So kan dekat sini kita tengok apa yang berbeza. Yang berbeza dekat sini adalah isi padu 50-100 dan juga kemolaran ataupun kepekatan dia 0.1, this one 0.05. Ini isi maklumat untuk HNO3, isi padu dan kemolaran untuk HNO3. Okey. Bila kita kira, kita dapati bilangan mol HNO3 sama. Okey, macam mana cikgu kira? Ingat lagi formula ni V, this one M MV per 1000. Okey, kita kira bilangan mol kan? So M kamu masuk 50, V kamu masuk, M masuk 0.1, V masuk 50, bahagi dengan 1000, kamu akan dapat 0.05. Sama juga eksperimen 2. Okey, MV per 1000, kamu akan dapati mol HNO3 0.05. So, bila keadaan dia macam ni, apakah bentuk graf yang kita akan dapat Okay, apa graf bentuk yang kita akan dapat? Okay, first sekali kita lukis dulu graf. Okay, since dekat sini kita nak ukur isi padu gas. Ini cikgu decide lah. Cikgu nak ukur isi padu gas. Maksudnya, lepas zinc campur dalam HNO3, kita akan dapat zinc NO3 dengan H2 kan. So, cikgu nak ukur H2, isi padu H2. So, kita lukis dulu eksperimen 1. Okey, untuk eksperimen 1, kamu tengok kepekatan dia adalah 0.1. Eksperimen 2, kepekatan dia adalah 0.05. Saiz, dua-dua pakai saiz yang kecil, iaitu serbuk. Okey. Serbuk, sini pun pakai serbuk. Okey, jadi faktor yang terlibat dekat sini bukan saiz sebab faktor dia kedua-duanya sama. Okey. So kan dekat sini kita dapat lihat yang berbeza adalah dia punya kepekatan. Okey, kepekatan eksperimen 1 pakai 0.1, kepekatan eksperimen 2 0.05. So dekat sini kamu rasa eksperimen 1 atau eksperimen 2 KTB dia tinggi? Satu. Eksperimen 1. Okay, sebab kepekatan dia lagi tinggi. So, bila kepekatan tinggi, cikgu akan lukis macam ni. Tinggi. Okay, ini eksperimen 1. Okay, eksperimen 2, kita lukis bawah sikit. Okay, eksperimen bawah sikit. Okay, now, kenapa kita kira bilangan mol? Dekat sini penting Ni kan, okay, bilangan mol dia sama kan? So, bila bilangan mol dia sama, kamu lukis graf dia, bila dekat nak akhir tu, sama. Ini bermaksud bilangan mol HNO3 dia same. Okay, boleh faham tak? So, kalau kamu kira bilangan mol sama,
kamu mesti kena buat dia punya eksperimen 1, eksperimen 2, eventually dia punya isi padu hidrogen dia akan sama sebab bilangan mol yang kita guna, bilangan mol HNO3 yang kita guna adalah sama. Jadi kandungan gas yang dihasilkan at the end akan sama. Okey, faham tak? Sama. Faham tak? Faham. Okey, Faham, cikgu. kita tengok kes yang lain. Okey, kes yang ni kita tengok faktor dia bukan saiz sebab saiz dua-dua pakai serbuk. Okey, kepekatan pun bukan, dua-dua kepekatan dia sama. Okey, yang berbeza adalah dia punya isi padu kan. Okey, jadi dekat sini tak ada faktor yang berbeza, semua faktor dia sama. Cuma kat sini isi padu dia je berbeza. Isi padu bukan faktor ya. Okey, so kita buat isi padu bagi masa, isi padu gas. Okey, dia punya persamaan adalah zinc campur HNO3 lagi sama. Okey. So, antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2, kamu rasa siapa yang kadar tindak balas dia lebih cepat? Mr. Sekejap sebut zinc berlebihan, 30. Okey. Kamu rasa kadar tindak balas dia sama ke berbeza? Okey. Kalau kamu dapati dekat sini, dia punya faktor semua sama. Okay, kalau faktor sama, maksudnya kadar tindak balas dia possible sama. Maksudnya eksperimen 1, eksperimen 2 pun sama. Okay, possible lah, possible. Okay. Kalau cikgu tukar, kepekatan dia, this one jadi 0.1. Okay, apa yang kamu akan dapati? Okay, this one kepekatan dia 0.1, this one 0.2. Siapa yang KTB dia tinggi? Eksperimen 2. Okay, eksperimen 2 KTB dia tinggi. Eksperimen 1 KTB dia rendah. Okay, so dekat Rendah. kita nak tengok macam mana. Okay, bila cikgu kira bilangan mol dia eksperimen 1 0.05, eksperimen 2 0.06. Okay, so dekat sini takkan terjadi macam tadi, bertindih. Sebab bilangan mol dia berbeza. Jadi eksperimen 1, okay, disebabkan bilangan mol dia sikit, jadi isi padu akhir yang dihasilkan pun lebih sedikit. Okay, lagi sedikit daripada eksperimen 2. Eksperimen 2, bilangan mol dia 0.06, sedikit tinggi. Jadi, dia punya isi padu akhir, dia tak sama. Isi padu akhir dia lagi tinggi daripada eksperimen 1. So, ini efek yang kita boleh nampak pada graf. Jika bilangan mol bahan yang kita guna adalah tak sama, maka dekat belakang orang kata isi padu akhir bahan hasil pun kita akan dapat lain. Okay, berbeza dengan tadi. Disebabkan bilangan mol dia sama, kita akan dapat macam ni. Okay, so itu kes yang kedua. Okay, kita tengok kes yang ketiga. Okay, kes yang ketiga, okay, dekat sini tricky sikit. Dia pakai serbuk. So, jadi faktor saiz bukan. Faktor kepekatan sama, 0.1. Suhu pun tak cakap. Mangkin pun tak ada cakap apa-apa. Jadi, dekat sini
bukan keempat faktor tersebut. Tapi dekat sini yang kamu perhatikan, satu dia pakai HCl, satu lagi dia pakai H2SO4. Ini adalah asid mono base. Ini kita ulang kaji sikit asid base. Ini adalah asid dwi base. Okay, kita belajar kalau asid dwi base dia akan menghasilkan sekali ganda dua kali ganda amount daripada asid mono base. So jadi bila kita lukis graf, okay, kadar tindak balas eksperimen 1, contoh cikgu lukis dekat sini. Okay, eksperimen 2, kadar tindak balas dia akan 2 kali ganda. Okay, 2 kali ganda disebabkan dia adalah asid dwi base. Okay, 2 kali ganda. Okay, itu contoh. Ni senang je kan? Okay, kita tengok eksperimen 2. Dia punya dekat belakang ni confirm dah tak sama sebab this one 0.05 mol je. Dekat sini 0.05 ganda 2. Okay, kita tengok eksperimen seterusnya. Dekat sini dah ada faktor yang terlibat. Apa faktor yang kamu rasa terlibat dekat sini? Apa faktor yang terlibat kat sini? Saiz. Saiz. Okey. Satu pakai ketulan, satu pakai serbuk. Siapa saiz kecil? Serbuk. Serbuk. Okey, jadi eksperimen 2 KTB dia lagi tinggi. Okey, eksperimen 1 KTB dia rendah. Okey, kemudian kita tengok pada bilangan mol. Okey, bilangan mol siapa yang lagi tinggi? Eksperimen 1. Eksperimen 1 kan? Jadi bila eksperimen 1 tinggi, maksudnya kamu boleh tinggikan benda ni. Contoh. Okey, eksperimen 2 bilangan mol dia rendah kan? Jadi dia contoh. Sekejap, tak cantik. Sekejap cikgu padam. Okey. Eksperimen 1. Okey, dia punya KTB rendah daripada 2. Tapi dia punya bilangan mol lagi tinggi. Baru lawa sikit. Ni eksperimen 1. Ni eksperimen 2. Ni eksperimen 1. Ni eksperimen 2. Okey, nampak tak? Dia ada plot twist kat situ. Okey. Kadar tindak balas 1 rendah pada 2. Tapi bilangan mol dia lagi tinggi. Jadi kandungan gas yang dia akan hasilkan lagi tinggi. Clear tak? Faham ni cikgu terangkan je dulu. Nanti kita buat latihan lah. Cikgu harap kamu dapat idea lah at least. Okay. Kita pergi next. Okay, dekat sini ada ni tak? Okay, apakah dia punya faktor yang terlibat? Isi padu. Isi padu Bukan isi bukan padu. faktor. Isi padu bukan faktor. Isi padu bukan faktor. Kita guna isi padu untuk kira bilangan mol dia. Okay, lagi? Tak ada. Ada. Ada ni kepekatan. Nampak tak kepekatan dia beza? Kepekatan. Jadi faktor kat sini ialah faktor kepekatan. Okay, jadi kepekatan 2 lagi tinggi kan? Eksperimen 2 lagi tinggi. Jadi KTB 2 lagi tinggi. Okay. Kepekatan eksperimen 1 rendah. Jadi eksperimen 1 rendah. KTB dia rendah. Okay. Kemudian kita kira bilangan mol. Dua-dua sama. Apa jadi kalau dua-dua sama? Last dia ni akan bertindih macam yang sama. Sebab isi padu dia last sekali dua-dua sama. Okay, dah pandai sikit dah.
Okey, kepekatan last dia sama. Okey. Ada lagi tak? Okey, last. Okey, last. Lengkuk graf isi padu gas terbebas melawan masa. Okey, dekat sini faktor mangkin. Ni cikgu bagi tahu siap-siap. Faktor dia mangkin. Okey, dekat sini kita buat tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida H2O2 bila kita biarkan dia akan mengurai menjadi air dan oksigen. Ini yang cikgu buat tindak balas ni waktu kita punya perasmian STEM hari tu. Okey. H2O2 akan menghasilkan H2O dengan oksigen. Okey. Tapi kalau kita letak mangan oksida, mangan 7 oksida, MgO, tindak balas ni akan berlaku dengan lebih cepat. Macam last time cikgu masukkan cikgu masukkan mangkin Ki, kalium iodida. So dia jadi lagi cepat. So untuk kes ni dia masukkan mangkin MgO. Okey, untuk eksperimen 2 tanpa mangkin. Ini mangkin lah. Mangkin ni boleh jadi apa-apa saja. Okey, so bila kita buat graf, okey, yang ada mangkin, KTB dia akan lagi tinggi. Okey, maksudnya eksperimen 1 KTB dia tinggi. Okey, eksperimen 2, okey, disebabkan dia tak ada mangkin, jadi kadar tindak balas dia pun rendah. Okey, dekat sini dia tak bagi tahu apa-apa isi padu, so kita anggap je dia bilangan mol dia sama. So bilangan eksperimen 1 KTB tinggi, eksperimen 2 KTB rendah. Disebabkan dia tak ada mangkin. Okey, boleh faham tak? Okey. Cikgu harap Faham. cikgu harap semua clear. Okey, kita stop dulu kelas untuk hari ini. Untuk next session, kamu prefer pukul berapa? Kalau boleh cikgu nak habiskan petang ni juga. Prefer pukul berapa? Kita start dalam pukul 11 boleh? Pukul 11. Sekejap ke kamu nak makan lah? Boleh cikgu. Pukul 11 sampai kita buat sejam. 11 hingga 12. Okey? Nanti pukul 11 Boleh cikgu. kita on lagi sekali untuk habiskan tajuk kadar tindak balas. Okey, tu saja untuk first session. Second session kita akan sambung pukul 11. Okey, nanti get ready untuk untuk link. Okey, thank you class. Terima kasih cikgu.